Salam sejahtera kami ucapkan kepada Puan Abia dan rakan-rakan sekalian. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tutorial untuk khusus BNMB 3113 iaitu perkamusan, peristilahan dan penterjemahan. Pertama sekali, marilah kita kenali dulu apa itu kaedah penyesuaian atau juga dikenali sebagai kaedah adaptasi. Penyesuaian merupakan kaedah yang menggabungkan beberapa kaedah seperti modulasi, transposisi, dan persamaan. Pemilihan kaedah yang sesuai bagi penterjemahan bergantung kepada pelbagai faktor. Pertama sekali ialah ringkas atau kompleks sesuatu teks. Kedua, iaitu jenis atau fungsi teks. Contoh teks ialah risalah atau teknikal. Yang ketiga ialah bidang teks. Contoh teks adalah sastra, agama, sains atau teknikal. Dan akhirnya ialah peringkat teks, iaitu teks yang sesuai untuk kanak-kanak, sekolah rendah atau sekolah menengah, atau sesuai untuk pengajian tinggi. Berdasarkan Newmark pada tahun 1981, kaedah penyesuaian adalah bererti padanan yang sudah diterima pakai antara dua situasi. Namun, dalam kes-kes tertentu, penterjemah perlu mencipta satu situasi baharu yang mempunyai persamaan yang hampir dengan bahasa sasaran. Kaedah adaptasi dilakukan jika terdapat perbezaan budaya antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Apabila ayat ini iaitu He kissed his daughter on the mouth dengan menggunakan kaedah adaptasi penterjemahan, ayat ini akan menjadi dia memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang. Dalam budaya Inggeris, seorang papat yang baru pulang dari perjalanan yang panjang akan mencium bibir anaknya, tetapi situasi ini tidak wujud dalam budaya Melayu. Dengan itu, situasi ini memaksa penterjemah mencipta situasi baru yang mempunyai kesan maksud yang sama sekaligus tidak mengiarahi budaya bahasa sasaran. Kaedah penterjemahan yang seterusnya ialah kaedah penyamaan fungsian, iaitu sifat-sifat sesuatu bahasa itu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakatnya. Situasi ini menyebabkan sesuatu idea yang kita anggap mudah dan senang dimengertikan dalam sesuatu bahasa menjadi sukar difahami dalam bahasa lain. Selain itu, menurut Ainun 2006, hal ini adalah disebabkan oleh maklumat kebudayaan yang terkandung secara tersirat dalam teks itu. Kaedah penyamaan fungsian. Kaedah penyamaan fungsian atau padanan perlu digunakan dalam penterjemahan. Kaedah ini ialah kaedah yang menterjemah fungsi ayat supaya memberi reaksi yang sama kepada pembaca terjemahan seperti mana reaksi yang diterima oleh pembaca teks sumber. Kaedah penyamaan fungsian ini juga diperlukan dalam iaitu keperluan menggunakan kaedah terjemahan penyamaan fungsian juga terhasil daripada situasi yang terdapat dalam bahasa sumber dan penterjemah perlu mencari padanan fungsi yang sesuai dalam bahasa sasaran. Jadi di sini penterjemah perlu mencari perkataan yang sesuai untuk diterjemahkan dalam bahasa sasaran agar maksud teks sumber dapat dikekalkan dalam teks sasaran. Bagi contoh untuk kaedah penyamaan fungsian, contoh yang pertama adalah peribahasa dalam bahasa Inggeris iaitu as like as two peas, tetapi dalam bahasa Melayu, peribahasa ini adalah bagai pinang dibelah dua. Untuk contoh yang kedua iaitu too many cooks spoil the broth, tetapi peribahasa bahasa Melayu adalah dua nahkoda satu kapal. Dalam kaedah penyamaan fungsian, kedua-dua peribahasa ini tidak boleh diterjemahkan secara literal atau peniruan kerana mempunyai maksud yang bersifat kebudayaan. Jadi, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.